jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang kita ambil pagi ini sambungan daripada ayat sebelumnya, berhubung dengan Allah Ta'ala menyebut tentang peraturan. Kalau kita tengok dalam Quran, surah Al-Ahzab ni dia banyak, sebagaimana juga surah An-Nur, dia banyak memandu orang beriman tentang cara hidup. Ayat 55 ni ialah tentang masalah hukum aurat. Kita bila kita bermuamalah, bergaul dalam rumah kita, luar rumah ni ada peraturan dan masalah aurat. Siapa yang boleh kita ataupun isteri kita untuk berpakaian pakaian yang ringan. Aurat ni, aurat perempuan ni, dia aurat kita ada dua. Satu aurat yang besar, iaitu kemaluan, dan yang kedua ialah aurat yang juga termasuk dalam aurat yang lebih ringan daripada itu. Yang paling ringan sekali ialah kaki, bagi orang perempuan. Allah Ta'ala sebut, la junah alaihinna fi abaihin, tidak salah bagi perempuan-perempuan yang tidak menutup anggota dia, yang tak pakai tudung, yang pakai seluar tangan pendek, umpamanya. Tidak, Allah kata tidak salah bagi wanita-wanita yang tidak melindungi anggota tubuh yang haram pada pandangan laki-laki, menemui bapa-bapa mereka, ayah, tak salah dengan ayah. Anak-anak laki-laki mereka boleh, anak-anak perempuan mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, adik-beradik belah suami, adik-beradik kita, adik-beradik dan anak-anak saudara laki-laki, anak-anak saudara perempuan, dan wanita-wanita Islam. Wanita bukan Islam tak boleh. Wanita bukan Islam kalau duduk sebilik, dia pun kena jaga aurat dia. Tapi kalau wanita Islam tak apa. Kita sewa satu rumah, duduk sekali dengan wanita-wanita Islam, adik-beradik kita, ataupun orang perempuan, tak apa. Aurat tak boleh buka tudung, kecuali anggota sulit, anggota yang diharamkan, tak boleh. Dia yang tak ada aurat ni suami dengan isteri je. Suami dengan isteri tak ada sembarang aurat, tak ada aurat. Suami isteri, selain pada suami, selain pada isteri ada aurat. Semua aurat tu beza. Perempuan sama perempuan, dia selain pada suami dia, maka dia wajib menutup bahagian kemaluan dia sahaja. Dengan suami tak ada, dengan suami tak ada aurat. Tapi walaupun tak ada aurat, bukan makna boleh duduk bogel dalam rumah. Itu soal adab, adab soal lain, hukum soal lain. Tapi kalau lelaki keluar pada rumah, wanita ni kena tutup rambut dia pun aurat, tangan dia, tubuh dia aurat. Bukan tutup. Masalah kita sekarang ni, dia bila pakai pakaian dia rasa tutup aurat. Tak, syarat pakaian tu ada, nanti disebut. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh, dan serta hamba-hamba dimiliki oleh mereka. Hamba pun tak apa, hamba ni boleh, hamba tidak ada aurat, hanya tutup kemaluan. Perempuan sama perempuan dengan hamba dia. Kemudian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqinallah innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Allah Ta'ala menyaksikan tiap-tiap segala sesuatu. Hari ni aurat ni macam orang tak kisah sekarang. Pakai ketat tu tak sempurna, dia masih dedah aurat. Dedah aurat ni bukan tak tutup pakaian, dia pakai pakaian tapi ketat, jarang, nipis. Maka semua tu tidak dianggap menutup aurat. Sebab tu Nabi kata akhir zaman nanti ramai orang bertelanjang. Walaupun dia pakai pakaian, hakikat sebenar dia bertanya pasal apa? Bentuk tubuh nampak nipis pula pakaian dia. Kemudian jarang pula yang boleh sengaja dipakai begitu untuk merangsang nafsu orang tengok dia. Dan inilah kejahatan yang berlaku sekarang.
Innallaha malaikatahu yusalluna nabi. Ya, Allah dan para malaikatnya yusalluna ala nabi, berselawat ke atas nabi. Jangan kita faham Allah selawat ke nabi macam kita selawat, tak sama ya. Allah berselawat ke atas nabi tak bukan sama macam kita berselawat. Allah ni berselawat maknanya memuji, menyanjung, memuliakan, mengangkat darjat. Itu maksudnya. Macam kita berkataan sujud, usjudu li Adam. Allah perintah ke malaikat sujud pada Adam. Sujud tu bukan sujud macam kita sujud dalam sembahyang, bukan. Sujud dalam sembahyang ni hanya untuk Allah saja. Bila Allah suruh malaikat sujud pada Adam, bukan makna sujud macam sembahyang. Sujud makna hormat. Hormat pada Adam alaihissalam. Hormat ke dia. Sama juga Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Bukan sama dengan kita selawat ke Nabi, bukan. Makna selawat di sini disebut sebagai memberi segala penghormatan dan memberi segala kebaikan ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu, wahai orang beriman, selawatlah. Itu kita diminta berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan penghormatan yang sepenuhnya. Penghormatan sepenuhnya ini bukan makna mulut saja berselawat, tapi hati, jiwa, perasaan kita kena memuliakan Nabi, kena selawat Nabi. Selawat tu sepenuhnya. Sepenuh tu dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan keyakinan. Itu maksudnya. Wasallimu tasliman. Bukan ada orang selawat Allahumma salli ala Muhammad, tapi hatinya tidak memuliakan Nabi, tidak menyanjung Nabi. Itu maksudnya hendaklah kita berselawat sepenuhnya, iaitu jiwa dan raga kita. Innal ladzina yu'minuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menyakiti Nabi, menyakiti Allah Taala, menganggap Allah sebagai ada anak, menganggap Allah tu serupa makhluk, dan di sini disebut orang yang melakukan perkara yang tidak redai oleh Allah. Yu'zuna ni dalam bahasa terjemahannya menyakiti, tapi dia terjemah menyakiti Allah macam mana? Takut nampak bukan sama dengan makhluk, iaitu yang buat satu benda yang tidak dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menyakiti Nabi SAW. La'anahullah, Allah laknat di dunia dan akhirat. Wa andalahum azaban muhina, dan Allah akan mengazab dia dengan siksaan yang sangat menghinakan dia. Na'udzubillah. Wallazina yu'zuna al-mu'minina min. Adapun orang yang menyakiti hati orang beriman, laki-laki atau perempuan, bagaimana maktasabu, dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan kesalahan. Kadang-kadang tulis maki hamu, fitnah dalam media sosial sebagainya, menyakiti orang beriman. Dikeluar perkataan untuk menyakiti mana-mana orang beriman, sama ada betul tulisan dia, cerca dan sebagainya. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, sesungguhnya dia telah mengikutkan kesalahan dengan menuduh secara dusta dan perbuatan dosa yang nyata. Maka ayat ini berhubung dengan masalah isteri Nabi, para sahabat yang seringkali didustakan, disakiti, diwanyanya oleh puak-puak musyrikin. Dulu zaman kita pun ada para alim ulama, orang yang soleh, orang yang baik, kadang-kadang ditulis, dicerca, dimaki hamun berbagai-bagai. Allah sebut orang macam ni memikul kesalahan, menuduh secara dusta tersebut, dia tanggung dosa yang dibuat, dan perbuatan dosa yang jelas, yang nyata. Kadang-kadang kita boleh minta maaf lah. Saya dua baru ni ada keluar viral, kononnya saya sebut siapa-siapa yang nak mengatasi masalah ayam ni, seorang diminta ternak 5 ekor ayam. Siapa yang reka fitnah, buat fitnah, buat gambar saya tersebar, maki orang pun maki hamu macam-macam lah. Semalam penulis tu minta maaf, dia kata dia tak dapat betul maklumat betul, dia tak dapat cerita betul, dia reka cerita tu, kemudian dia pun sebar, dia menyesal, dia minta maaf dengan saya lah. Saya kata boleh, saya tak ada masalah nak maaf, tapi fitnah tu terus berjalan. Fitnah tu bukan berhenti. Orang yang maki hamun kita dalam fitnah tersebut, dia pun tak minta maaf dengan kita. Fitnah tu saya boleh maafkan kesalahan dia, tapi fitnah tu terus berjalan. Kemungkaran tu terus berjalan. Orang percaya pun terus berjalan, juta-juta dunia. Jadi oleh kerana itu, kita zaman sekarang ni, kita tak boleh macam dulu. Dulu kita orang salah, kita jumpa, kita minta maaf, selesai. Tapi sekarang tak. Kita boleh maafkan dia, tapi fitnah tu terus berjalan. Orang yang jahat hatinya terus menyebar, terus sebar. Dia macam kita, kalau kita dapat berita tak betul, kita sebar. Kita boleh tarik balik, kita minta maaf, maklumat tadi tak betul. Tapi orang yang menerima tak sama macam dulu.
nak minta maaf. Dia lebih mudah manusia ni kadang-kadang cerca nak minta maaf payah, nak tarik balik payah. Jadi demikian Allah Ta'ala sebut ni perangai orang yang Allah la'ana, na'udzubillah. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabina. Ayat ni berhubung dengan peristiwa Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar ni mari jumpa Nabi. Dalam Quran, sahabat-sahabat sekalian, ada berbelah-belah ayat membenarkan pendapat Sayyidina Umar Al-Khattab. Bukan makna Allah Ta'ala setuju dengan Umar, tak. Umar beri pandangan, wahyu turun membenarkan pendapat Sayyidina Umar Al-Khattab. Termasuk ayat ni. Ayat ni berhubung dengan masalah Sayyidina Umar mari jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak kita suruh orang perempuan ni, orang perempuan, orang beriman ni, supaya dia melabuhkan sikit tudung dia ke pakaian dia tu, biar bawa pada dada. Kalau pakai tudung, bawa pada dada, menutupi bahagian dada dia, supaya membezakan dengan orang wanita yang lain. Orang Kristian pakai tudung juga, Hindu pakai tudung, Hindu pakai tudung, semua agama ni wanita pakai tudung. Sisters dalam Kristian, ajaran Kristian pakai tudung juga. Jadi wanita-wanita pakai tudung, tapi tudung mereka ni tidak sempurna. Maka Sayyidina Umar kata, boleh tak kita suruh wanitanya labuhkan pakaian dia sikit. Lepas Sayyidina Umar beritahu Nabi, Jibril pun turun membawa ayat ni. Ya Nabi, wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaian bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar pada rumah. Pakaian tu kena tutup aurat, tutup sepenuhnya, bukan pakai skirt. Kadang-kadang pakai miniskirt, kadang-kadang pakai baju dengan pendek. Maka tak boleh. Sebab tu Allah Ta'ala suruh labuhkan. Tudung pun tak boleh pakai tutup kepala je. Sama sekarang orang ni pakai tutup aurat, dia tutup aurat dia. Pakai tudung, tangan pendek. Maka dia kena labuhkan. Tudung tu kena labuhkan di bawah paras, bawah pada dada, menutupi bahagian dada mereka. Kemudian zalika arna ay yu'rifna fala yu'tin. Dan demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala, supaya wanita Islam dikenali. Jauh kan kita kenal. Kita pergi luar negara, ke mana kita pergi, ke mana-mana negara pun, orang perempuan ni dia tak macam laki-laki. Hebat orang perempuan ni, dia tak boleh menyembunyikan keislaman dia. Orang laki-laki boleh. Kita jumpa lelaki, kita tak kenal Islam ke tidak. Perempuan kita kenal, jauh nampak dah pakai tudung. Dia kena pakai tudung, dia tu aurat. Lepas tu orang Islam, wanita Islam hebat iman dia, dia tak boleh menyembunyikan. Negara Islam tak pula macam negara kafir. Orang guru-guru anti-Islam nampak pakai tudung ni pun dia marah. Tapi wanita Islam nampak, kita pergi ke Jerman, counter dia, counter immigration, ramai wanita yang pakai yang tutup aurat, tudung. Kita tengok jauh pun kita nampak, oh Islam punya. Sekarang terbalik, kita pergi Saudi pula tak pakai tudung sekarang. Dulu Saudi immigration pakai tudung. Hari ni kita pergi Saudi, masuk ke Mekah, wanita dah tak pakai tudung dah di Saudi. Allah Rabbi, terbalik. Kita pergi ke Amerika, pergi ke Jerman, kita ke mana negara, wanita-wanita counter dia pakai tudung, orang Islam. Tapi orang laki-laki tak. Kita jumpa dia, dia tengok kita, dia beri salam, baru kita tahu dia Islam. Dan tujuannya fala yu'zina, supaya dia tidak disakiti hati dia. Memang orang perempuan yang pakai seksi ni, orang siulkan dia, orang musik dia, orang ganggu dia. Allah kata beritahu orang perempuan Islam tutup aurat supaya dia tak diganggu, tidak disakiti hati dia. Orang tak siul dia, orang tak goda dia, orang tak usik dia. Ni kadang-kadang pakai pakaian seksi memanglah orang usik, orang ganggu. Jadi demikian. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. La yantul munafiqun wal zina fi kulli mardu wal murjibun. Ini cerita bagaimana sekiranya orang munafik, Allah sebut soalnya orang munafik dan orang yang hati yang ada penyakit, serta orang yang menyebarkan berita-berita dusta di Madinah berhubung dengan masalah fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bila Aisyah kena fitnah, ni puak-puak munafik tu sebar berita fitnah Aisyah melakukan hubungan dengan si pula Aisyah ada skandal, Aisyah macam-macam duk menyakiti Aisyah, dan demikian juga ni orang kerja orang munafik. Yang kedua, walazina fi qulubihim maradun, orang yang hati yang ada penyakit.
Dia mungkin dia tidak munafik, tapi dia mungkin fasik, dia bukan orang mukmin yang tidak soleh, dia menyakiti hati, dia perli, kadang-kadang bercakap perli macam kita zaman sekarang lah. Dia tulis perli je, perli-perli itu menyakiti hati, walaupun ayat ni turun untuk di Madinah, Madinah tu lagi lah tak boleh kerana fitnah pada Aisyah. Adapun di luar Madinah pun sama je, hukum dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala, laghuriyannaka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalila. Orang macam ni kata Allah, kami akan mendesak, memerangi mereka. Kalau dia tak berhenti, Allah beri amaran, Allah akan suruh Nabi dan Islam perangi mereka. Perang orang munafik, perang orang jahat ni, sehingga illa qalila, mereka kalau nak duduk pun sekejap je, beri tempoh. Sebab tu kalau kita tengok Madinah ni, tak ada orang musyrikin, tak ada orang kafir, tak ada orang Yahudi, tak ada. Sebab tu dipanggil tanah haram, haramain. Haramain tu dua tanah haram, haram kepada orang kafir masuk dalam tu. Itu maksudnya. Maka bila Allah Ta'ala tu ayat ni, Allah beri amaran, kalau mereka tak berhenti, Allah suruh Nabi perangi. Dan ternyata orang Yahudi tak berhenti buat fitnah. Akhirnya tu ayat Quran, Nabi suruh perangi mereka dan mereka dihalau keluar pada Madinah. Sampai sekarang lah Yahudi, tanah dia, bangunan-bangunan lama masih ada, tapi diharamkan dikeluar daripada Madinah. Cuma Allah tak suruh segera, illa qalil, beri tempoh sikit supaya dia nak bertaubat ke tak nak berhenti ke tak nak. Kalau tak berhenti buat jahat, maka barulah diperintahkan. Mal'unin, na'udzubillah, mal'unin, Allah laknat mereka, kata Allah. Aynama suqifu ukhizu wa qutilu taqtila. Di mana saja kamu temui mereka, maka tangkap mereka, bunuh mereka habis-habisan. Ini perintah Allah Ta'ala kepada mereka yang buat jahat di Madinah. Sebab tu Madinah ni negeri yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnatullah fil ladzina khalau min qabl, dan demikianlah sunnatullah, ketetapan hukum Allah Ta'ala. Dan sekali-kali peraturan undang-undang Allah Ta'ala tidak akan berubah, dan walan tabila, dan selama-lamanya peraturan-peraturan Allah itu tidak akan berubah, mereka tetap dengan peraturan tersebut. Hukum haram tanah haram Madinah kepada orang kafir ini kekal sampai kiamat, tidak akan berubah lagi sunnatullah, ketetapan Allah tersebut. Wallahu alam. Semoga Allah Ta'ala merahmati apa yang kita ambil berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.